Ini Rick. Dia tidak mahu dirakam hari ini, tetapi awak tekan main sekali lagi dan saya telah membawanya ke masa lalu yang jauh, ke zaman dinosaur masih berkeliaran di planet ini. Untuk kembali, dia kini perlu mencari mesin masa yang tersembunyi di dalam sarang Mayasau, salah satu daripada beberapa makhluk pembuat sarang pada masa itu. Rick tersedar di tengah-tengah pakis gegasi, wap tebal dan nyamuk sebesar buah pir. Fikiran pertamanya ialah dia telah mengecil lagi, tetapi tidak, inilah bumi, sama seperti 66 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, pokok tumbuh 3 kali lebih tinggi dan haiwan berpuluh-puluh kali lebih besar. Sesuatu yang besar sedang bergerak di suatu tempat di rumput dan Rick terpaksa lari. Tiada jalan untuk berpatah balik. Satu siluet muncul melalui semak samun, mulut yang besar, kaki pendek, pernafasan yang berat. Ia seekor Tyrannosaurus. Ia menyedut, membeku, tetapi tidak menyedari Rick yang bersembunyi di sebalik semak. T-Rex ialah salah satu pemangsa paling terkenal, tetapi kita masih belum tahu sama ada ia benar-benar yang paling ganas. Gigitannya adalah yang paling kuat di bumi dan penglihatannya membolehkannya menjejaki mangsanya dengan tepat. Ya, bumi merupakan tempat yang berbahaya pada masa itu. Rick memanjat keluar dari lumpur dan memijak sejenis ular sawah. Rupa-rupanya ia adalah ekor Diplodocus yang besar yang, tanpa menyedari pelawat itu, terus bergerak. Rick berpaut pada kulitnya dan memanjat. Dia menunggangnya seperti bas melalui hutan prasejarah. Di bawahnya terdapat kawanan herbivor dan di langit, siluet burung purba yang terbang. Dinosaur Diplodocus sebesar bangunan tinggi, memakan daun lembut dengan jantung yang besar mengepam darah ke kepala mereka. Ekor panjang mereka berfungsi sebagai senjata, mampu menyerang musuh seperti cermeti berbilang tan. Apabila dinosaur itu condong ke arah air, Rick tergelincir dan jatuh. Dia hampir tidak bangun apabila sekumpulan Triceratops lalu. Dinosaur bertanduk besar dengan hiasan bertulang bergerak dengan santai, bernafas berat. Ini bukan raksasa ayalan, tetapi haiwan sebenar yang hidup di sini, di planet kita. Saintis percaya bahawa mereka menggunakan tanduk mereka bukan sahaja untuk pertahanan tetapi juga untuk komunikasi dan hiasan itu mungkin berwarna terang. Salah seorang daripada mereka mendengus dan Rick bersembunyi di dalam semak sekali lagi sehingga kawanan itu pergi. 2 ekor Velociraptor muncul dari pokok berbulu, pantas dan tangkas. Mereka seperti burung unta pembunuh. Pergerakan mereka diselaraskan, kuku mereka melengkung dan pandangan mereka tajam. Salah seorang daripada mereka mencapai beg galas Rick, tetapi dia berjaya melepaskan diri. Rick berlari, berguling ke bawah dan bersembunyi di bawah halangan. Velociraptor bukanlah gegasi, tetapi mereka memburu secara bekerjasama dan berbahaya. Pada waktu malam, Rick menyalakan api, berharap untuk berehat, tetapi makhluk kecil berkaki 2 menyelinap ke arah api. Ini ialah Compsognathus, tangkas, bergigi dan sangat gigih. Mereka mencuri makanan, seekor merangkak masuk ke dalam kasut, yang seorang lagi menarik stokin. Saintis telah menemui mereka dengan sisa makanan di dalam perut mereka. Mereka adalah anak ikan kecil sebenar yang hidup di dunia zaman kapur. Compsognathus adalah omnivore dan agak bijak. Rick melambaikan tangannya dan berjaga sehingga pagi kerana mereka. Dengan sinar subuh pertama, dia terdengar bunyi. Perosau terbang tinggi di langit, menyelam dan menangkap ikan dari sungai. Walaupun mereka sering dikelirukan dengan dinosaur, mereka sebenarnya adalah kumpulan reptilia terbang yang berbeza. Sayap mereka adalah membran pada jari yang memanjang. Sayap yang terbesar sebesar kapal terbang. Salah satunya terbang terlalu dekat dan Rick jatuh dilanggar oleh tiupan udara. Dia berguling ke dalam semak, sementara siluet terus berputar di atasnya. Rick merangkak keluar ke tanah rendah yang berpaya dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Selepas hanya 1 langkah, dia tenggelam separas pinggang dan merasakan sesuatu yang besar di bawah air. Ia adalah Deinosuchus, seekor buaya purba yang mampu memburu dinosaur. Pada masa itu, bumi tidak kurang berbahayanya di dalam air berbanding di darat. Rick, tanpa menunggu pertemuan itu, melepaskan diri dari lumpur dan jatuh ke darat. Dia berjalan pergi, menyedari dia perlu lebih berhati-hati dari sini. Tidak jauh dari sungai, dia ternampak sarang. Di dalamnya terdapat bayi-bayi dan seekor Psittacosaurus dewasa yang sedang memberi makan mereka. Rick membeku, tetapi hanya seketika. Ini bukanlah sarang yang dicarinya. Dia mesti beredar. Akhirnya, dia menemui sarang yang betul, sekumpulan besar telur dengan alat berkelip di tengah. Ia adalah sarang Mayasau, seekor dinosaur yang namanya secara literal bermaksud ibu cicak. Dia membina sarang, menutupnya dengan daun, dan juga memberi makan bayi-bayi itu, sesuatu yang jarang berlaku pada masa itu. Rick menyelinap tetapi terdengar bunyi tapak kaki. Mayasau kembali dan terkaku di hadapannya. Rick mencapai peranti itu dan melarikan diri. Rick nyaris tidak sempat muncul apabila dia perasan satu titik terang di langit yang semakin membesar. Ia adalah sebuah meteorit.
Pada masa itu, bumi belum tahu bahawa bencana terbesarnya akan melanda. Asteroid inilah yang menghentam planet ini 66 juta tahun yang lalu, menyebabkan kebakaran, kegelapan dan kepupusan global. 3/4 daripada semua spesies dan hampir semua dinosaur hilang. Segala-galanya di sekeliling membeku, hanya tinggal seminit. Bayang-bayang meteor itu menyelubungi hutan. Udara menjadi pekat, langit menjadi gelap. Tetapi pada saat-saat akhir, sebuah portal terbuka. Rick berlari, melompat dan hilang. Pada saat itu juga, satu kilatan berkelip di belakangnya. Rick kembali ke zaman kita, kotor, dengan cebisan sisik di tangannya dan ketakutan di matanya. Semua ini bukanlah fantasi. Ini adalah sejarah planet kita yang dibina semula daripada tulang, tapak kaki, sarang dan lapisan abu. Sokong Rick dengan langganan, dia terselamat semula.